Kita bersama dengan Zul. Zul, perlawanan yang memang cukup-cukup mendebarkan lah. Tapi sebelum nak tanya lebih tentang perlawanan tadi, ingin tahu tadi Zul ada explain sikit tentang kecederaan Azam. Boleh Zul jelaskan lagi apa mungkin perkembangan terkini kalau dia dah memang stabil dan lain-lain? Okey, setakat makluman yang saya terima, Azam masih berada di hospital, Ya. tetapi berada dalam keadaan sedarkan dirilah. Walaupun seperti yang dimaklumkan oleh Brad Maloney mengalami gegaran otak, saya rasa kecederaan yang serius kerana kalau kita dapat lihat pelanggaran yang berlaku bersama pemain Thailand agak kuat, pertembungan di udara. Saya percaya beliau akan ditepikan dalam beberapa perlawanan. Dan saya akan mendapatkan perkembangan dan juga maklumat yang lebih terperinci berkenaan dengan kecederaan yang dialami Azam Azmi Murad. Okey. Harap dia akan pulih secepat mungkin lah ya Zul. Yap. Okey, baik Zul. Saya terkejut ya melihat ribuan penonton berada di stadium untuk menyaksikan perlawanan dan berikan sedikit tekanan buat Malaysia. Tetapi saya nak cerita dan nak tanya pasal Azhar Fikri ini Zul. Dia datang daripada bangku pemain simpanan, menjaringkan gol penting, gol kemenangan buat Malaysia. Jadi mungkin Zul boleh ceritakan, sebenarnya kita ada banyak dan ramai pemain di bangku simpanan yang boleh bermain lebih baik. Okey Akbar, first kali saya nak betulkan yang mana kehadiran penyokong di Stadium Tian Trong ini sebenarnya memberi sokongan kepada skuad kebangsaan. Saya pun rasa hairan kenapa rakyat Vietnam yang hadir, saya difahamkan masuk secara percuma untuk menonton perlawanan ini, rata-ratanya penduduk di Nam Dinh ini memberi sokongan kepada skuad kebangsaan berbanding Thailand. Mungkin Thailand dianggap sebagai musuh pasukan kebangsaan Vietnam dalam bola sepak itu. Jadi sedikit sebanyak memberi kelebihan kepada pasukan negara dari segi aura pemain ke-12 itu. Tetapi bercerita mengenai Azhar Fikri, sebenarnya pemain ini bukan asing sebagai super sub, di mana Azhar menjadi penjaring terbanyak skuad negara ketika kelayakan Piala Asia Baru-23 di Mongolia Oktober tahun lalu. Dan beliau juga ketika itu kerap dimasukkan sebagai pemain gantian. Dan kali ini beliau berjaya melakukan ataupun membalas kepercayaan yang diberikan oleh pengendali Brad Maloney apabila dimasukkan pada separuh masa kedua. Yang mana percaturan Brad Maloney, saya boleh memberi kredit, cukup menjadi dengan melakukan percaturan berani mati apabila memasukkan 3 pemain serentak. Selain Azhar Fikri, kalau kita dapat lihat perlawanan tadi, Hadi Fayad dan juga Syafiq Ismail juga dimasukkan bersama Azhar. Dan akhirnya serangan demi serangan dilakukan dan kita berjaya meraih jaringan yang boleh katakan cukup berharga. Yang mana saya jangkakan perlawanan ini dari segi calculation kebangsaan hanya satu mata. Okey. Zul, tadi bila kita tengok PC sidang media dengan Brad tadi kan dia nampak cool, dia nampak tenang, dia tak nampak macam terlampau happy sebab dia juga menyatakan ada banyak lagi perlawanan selepas ini walaupun kemenangan ini kita dapat raih 3 mata lah. Jadi kemenangan tadi tu memang indikasi ke untuk Malaysia lebih bermotivasi untuk ke separuh akhir Zul? Okey, sebagai rakyat Malaysia kita perlu menikmati meraihkan kejayaan ini ketika ramai yang tidak meletakkan harapan kepada skuad baru 3 tahun negara di Sukan C ini. Sememangnya kemenangan ini akan memberi petanda dan juga satu isyarat yang cukup positif bahawa skuad negara berpeluang sekurang-kurangnya mara ke separuh akhir. Walaupun kita meletakkan sasaran untuk memenangi pingat emas juga dalam Sukan C ini ketika persiapan singkat. Dan apa yang saya boleh katakan untuk peluang skuad negara mara ke peringkat tertinggi cerah selepas menewaskan Thailand, yang mana selepas ini kalau saya nak menjawab persoalan Adlin itu kenapa Brad Maloney tidak begitu teruja ataupun terlalu gembira, kerana beliau percaya Singapura dan juga Laos terutamanya bukan lawan yang mudah. Kita pernah tewas kepada Laos dalam saingan Piala AFF Baru-23 Februari lalu dengan 2 perlawanan kita tewas ataupun tidak berjaya meraih kemenangan, dan itu sebenarnya dari segi body language Maloney itu
bahawa beliau waspada dan juga berhati-hati, enggan terlalu seronok dengan kejayaan pada malam ini. Okey Zul, saya dapat rasakan tekanan psikologi yang sangat tinggi sekarang ini dihadapi oleh pasukan Thailand yang kita anggap dia sebagai antara pilihan utama daripada kumpulan B ini, tetapi mereka tewas kepada Malaysia. Dan adakah ini sebenarnya menjadi indikasi untuk pasukan lain seperti pasukan Laos, Singapura dalam kumpulan yang sama untuk menjadikan Thailand ini sebagai antara mangsa yang akan ditinggalkan di peringkat kumpulan dan menyaksikan mungkin Malaysia dan juga sama ada Laos ataupun Singapura yang akan mara ke peringkat separuh akhir? Saya tidak bersetuju, Akbar. Saya mengatakan Thailand sebagai pasukan pilihan dalam kumpulan B. Masih lagi pasukan pilihan. Masih tetap kerana mereka mempunyai pemain yang cukup baik sebenarnya. Kalau kita nak bandingkan apple to apple lah, perbandingan antara Malaysia dan juga Thailand, mereka dibarisi pemain yang rata-ratanya lebih berusia berbanding pemain kebangsaan dan juga diperkuatkan dengan 3 pemain senior, Kawin Cham Samnan, Warachit dan juga Weratip, yang mana sebenarnya pada permulaan kita nampak skuad negara goyah. Kita boleh katakan indikasi ataupun kekuatan Thailand ketika mereka mendahului ataupun pada ketika hingga mereka beraksi dengan 10 pemain, dan jika beraksi dengan 11 pemain, perlawanan malam ini ataupun keputusan malam ini mungkin berbeza dan mereka boleh menewaskan ataupun meraih kemenangan ke atas Singapura dan juga Laos. Cumanya kita perlu beri tumpuan kepada skuad kebangsaan yang mana kita perlu orang kata fokus dalam perlawanan bertemu Laos dan juga Singapura. Okay, tak boleh dibuai-buai sangatlah dengan kemenangan ini kan. Okey. Okey, baik. Terima kasih Zul. Din Namdin. Pergi Jangan lupa makan. Okey, thank you Adeline, thank you Akbar. Jumpa lagi. Sama.